Okey. Baik, untuk penulisan surat rasmi pada hari ini dan juga hari Khamis, apa yang anda akan nampak ialah format itu secara mendalam. Okey, saya dah mula menukar paradigma anda terhadap penulisan surat rasmi. Ia bukan lagi tentang sekadar mengingati dan memahami format, tetapi juga kita nak tengok dari pelbagai segi fungsi dan juga kepentingan serta bahasa orang akademik ialah signifikan. Bagaimana ia sangat signifikan kepada kehidupan pelajar, terutama sekali para graduan. Dan saya rasa saya dah berjaya untuk membawa orang kata paradigma itu kepada anda sekalian secara langsung ataupun tidak langsung. Walaupun begitu, saya berharap penelitian dan juga komitmen terhadap penjelasan saya akan anda teruskan juga sebabnya soalan yang berkaitan dengan penulisan surat rasmi ini sangat-sangat popular untuk dijadikan sebagai soalan peperiksaan akhir. Okey? Jadi tumpukan kepada penjelasan. Kalau nak ambil nota lagi bagus sebenarnya. Okay, kita dah sampai sini hari tu. Kita sampai sini untuk perbincangan tentang penulisan surat rasmi. Kita kena tengok 6 perkara ini secara langsung ataupun tidak langsung, iaitu siapa yang menulis, siapa yang menerima, dari mana surat ke mana surat, apa tujuan menulis dan juga apa isi penulisan. Baik, secara jelas secara mendalam kita akan bincang seterusnya untuk keenam-enam perkara tadi itu. Yang pertama kita akan tengok siapa yang menulis. Sebab bila kita menulis surat rasmi sebenarnya kita sebenarnya adalah salah satu di antara kategori orang yang menulis surat rasmi. Sebab saya dah kata bahawa surat rasmi ini ia bertujuan untuk ditulis. Saya rasa tak ada satu pun dalam penulisan surat yang mana ia ditulis tanpa sebab. Tak ada pun. Walaupun surat layang anda layangkan surat, mungkin budak-budak zaman sekarang dah tak faham apa itu surat layang. Tetapi zaman saya dulu surat layang tu bila ada tak puas hati dengan orang ke kan, kita tak nak berdepan dengan orang tu, jadi dia tulis surat layang kepada orang tu tanpa nama pengirim ataupun dia tak guna tulisan sendiri, dia akan zaman dulu mana ada komputer zaman dulu dia potong-potong-potong perkataan-perkataan daripada surat khabar ataupun majalah, dia tampal-tampal-tampal, jadi benda tu jadi surat layang. Saya tak puas hati dengan awak, ataupun dia tulis pakai tangan, dia akan ubah tulisan dia. Itu surat layang. Jadi bertujuan juga ya. Dulu ada istilah surat berantai zaman saya dulu kecil-kecil dulu, surat berantai ni. Okey, dapatlah surat. Lepas tu dia kata, surat ini kalau tidak diserahkan kepada orang seterusnya, perkara buruk akan berlaku, benda benda entah apa-apa, entah syirik dan sebagainya tu. Tapi zaman saya dulu glamourlah surat berantai ni, daripada seorang ke seorang kita akan sibuklah mereka pun merantaikan surat berkenaan. Mesej berantai pun ada lepas tu, tapi zaman sekarang awak ni dah tak ada dah surat layang yang ada ialah viral. Istilah viral zaman awak ni, tu surat layangnya tu. Viral tu kita tak tahu dari siapa tapi kita pergi viralkan benda tu. Itu surat layang zaman awak. Surat layang zaman saya lain memang surat sungguh. Okey, di antara mereka yang menulis surat rasmi ialah orang awam. Orang awam ni dia menulis untuk pelbagai tujuan. Okey, sebenarnya semua orang menulis untuk pelbagai tujuan. Tujuan-tujuannya anda dah sebut, saya dah sebut sebelum ni, iaitu untuk makluman, rayuan, permohonan, aduan, jemputan, kan, tawaran. Banyak sangat tujuan-tujuan penulisan surat rasmi. Jadi orang awam juga tidak terkecuali untuk menulis surat rasmi. Bukan kata surat rasmi ini ditulis oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi ataupun orang yang kerja kat pejabat sahaja, tidak ya. Ia juga ditulis oleh orang awam untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Contohnya orang awam nak buat aduan kepada pihak berkuasa tempatan PBT. Jadi dia menulis surat rasmi kepada pihak berkuasa tempatan, mungkin Majlis Daerah ke kan, Majlis Daerah Tumpat, Majlis Perbandaran Kota Baru, BRI. Jadi bila dia menulis, jadi kira orang awam yang menulis surat rasmi ya. Kedua ialah ibu bapa pelajar. Ibu bapa pelajar adalah pihak kedua yang menulis surat rasmi. Katakanlah anak dia tak datang sekolah macam saya kebetulan hari ini anak saya 4 orang yang bersekolah tu, 4-4 tak pergi sekolah hari ni walaupun sekolah start hari ni, sebabnya 3 orang ceret-beret keracunan makanan, seorang tu demam sebab heat stroke.
demam, semalam muntah-muntah kat sekolah. Cikgu telefon panggil ambil. Jadi hari ni anak saya tak datang. Empat-empat yang bersekolah tak datang. Seorang lagi tu baby tu pun dia jangkit demam dengan kakak dia yang heat stroke tu. Tak, yang tu Cik Berit. Yang kakak dia seorang lagi demam. Jadi saya menghantar surat rasmi kepada cikgu. Setengah-setengahnya sekadar memberitahu dalam WhatsApp. Saya tahu sebelum beritahu dia, cikgu anak saya tak datang sekolah, sila ambil maklum. Saya boleh tulis macam tu kan. Tapi saya sendiri mengajar student saya untuk menulis surat rasmi, kenapa saya tak buat? So saya mengajar saya mengajar diri saya setiap kali anak saya tak pergi sekolah, untuk sebarang pemakluman atau sebarang sebab anak saya tak pergi sekolah, saya akan tulis surat kepada cikgu. Jadi benda tu akan jadi rekod. Cikgu nak rekod WhatsApp kita tak boleh, payah. Jadi cikgu akan download PDF surat saya tu, dia akan rekodkan dalam file dia kenapa anak saya tak datang, okey, kenapa pada waktu bila anak saya tak datang, ada surat tak ibu bapa bagi. Ada setengah-setengah tu ibu bapa tak tulis surat, tak cakap apa-apa, anak dia tak ada di sekolah. Sama ada anak dia hilang ataupun anak dia memang tak datang sekolah, ponteng sekolah. Jadi surat rasmi ni penting ya. Penting. Walaupun kita ibu bapa pelajar, kalaulah kita tengok macam kita pelajar universiti, macam pelajar diploma, anda sendiri sebenarnya tergolong dalam orang awam yang hantar surat kepada cikgu dan pensyarah. Okey. Jadi cubalah belajar untuk menjadikan sebagai amalan penulisan surat rasmi. Seterusnya pelajar, anda adalah pelajar. Pelajar yang punya sebab untuk menulis surat rasmi. Mana-mana pelajar, selalunya kalau sekolah rendah, sekolah menengah, ibu bapa lah yang lebih rasmi untuk menulis surat kepada cikgu. Sebabnya ibu bapa, kerana anak-anak yang di bawah umur 18 tahun tu dikira macam di bawah tanggungan ibu bapa lagi. Jadi lebih sah ibu bapa yang hantar surat. Kalaulah awak duduk sekolah rendah, awak sendiri tulis surat, awak kata maaf cikgu saya tak datang surat gini-gini, tak datang kerja, tak datang sekolah dan sebagainya sebab saya demam, tanpa surat doktor ataupun tanpa tanda tangan penjaga atau ibu bapa, surat tu dikira tidak sah. Kerana anda tak cukup umur lagi, mungkin menipu dan sebagainya. Jadi budak sekolah ni surat yang sah ialah surat ibu bapa. Cuma bila anda di peringkat pengajian tinggi, anda dah berumur 18 tahun ke atas, dah dikira mempunyai orang kata kesahihan untuk menulis surat tu. Jadi walaupun anda menulis surat kepada pihak college, anda tak datang kelas, kita terima surat itu sebab ia datang daripada pelajar yang dikira sudah waras untuk membuat keputusan. Dia akan dikenakan tata tertib lah kalau dia tipu. Jadi tindakan boleh dikenakan ke atas pelajar. Sebab dah sampai umur dah 18 tahun, nak masuk penjara pun boleh dah 18 tahun ni. Okey, dia bukan kira juvana, dia dikira masuk penjara dah. Kalau bawah umur dikira juvana lagi lah. Dihantar ke penjara juvana ni budak-budak kecil lah yang sampai umur capai umur matang baru dia masuk ke dalam penjara kalau masih lagi dalam tempoh hukuman. Jadi pelajar yang membuat surat rasmi ni, awak tanggungjawab terhadap surat rasmi anda. Ada pelajar yang membuat surat rasmi untuk permohonan, ada yang buat surat rasmi untuk pemakluman. So kalau duduk kias ni, tak payahlah suruh mak ayah tulis surat awak tu. Awak tak datang kelas, boleh je awak tulis surat kepada pihak HCA untuk tidak hadir kelas. Sebab dah sah, anda dah sampai umur 18 tahun ke atas. Ada yang kata, saya tak sampai umur lagi. Kalau tak sampai umur lagi tu, suruhlah mak ayah yang tuliskan. Okey. Seterusnya pegawai organisasi. Pegawai organisasi ni mana-mana organisasi sahaja yang ada pegawai-pegawainya yang menulis surat, maka dia pun tergolong dalam mereka yang perlu patuh kepada format penulisan surat rasmi. Seterusnya orang-orang kenamaan. Jadi jangan kata orang-orang kenamaan tak tulis surat ya. Ada yang mereka letak nama, kadang-kadang ditulis oleh pegawai mereka tetapi ada setengah-setengah juga orang kenamaan yang tulis sendiri. Jadi orang kenamaan ni bukan kata tak ada surat rasmi, ada. Mereka perlu mengeluarkan dokumen yang berbentuk surat rasmi untuk sebarang kerja-kerja dan urusan rasmi. Wajib. Tak boleh pakai elio je orang kata kan. Kata kalau orang kenamaan nak buat majlis, jadi dia mengarahkan pihak organisasi ni tolong dah bantu dalam majlis tersebut, tak boleh cakap hello tolong bantu kami, pakai elio je kan, telefon je kan, tak boleh. Jadi benda tu tidak rasmi. Bila rasmi kena ada surat. Sebab apa? Bila satu pertolongan itu diminta, okey, ia menjadi satu rujukan ataupun dokumentasi untuk pihak yang diminta tolong dan pihak yang meminta tolong. Supaya esok-esok hari kalau berlaku sebarang perkara yang tidak diingini, kita boleh refer balik. Saya dah kata surat rasmi ni boleh menjadi bukti dokumentasi yang boleh dibawa ke mahkamah. Sebab tu surat rasmi ni penting. Jadi rajin-rajinlah tulis surat rasmi. Okey, dan lain-lain. Siapa-siapa lagi lah individu yang sebab menulis surat rasmi terhadap tujuan-tujuan yang pernah kita bincang sebelum ni. Okey, siapakah penerimanya?
Penerimanya sebenarnya kalau dia ikutkan secara khusus ada dua je. Sama ada individu, okey, ataupun organisasi. Dua je. Sama ada awak tulis daripada individu kepada organisasi ataupun daripada organisasi kepada individu. Yang ketiga ni saya letak sini lain-lain. Kalau ada lain-lain lah, saya pun tak tahu istilah lain-lain ni, saya letak je lah. Mana tahu ada yang terfikir selain individu, organisasi, ada lain-lain tu. Ada tapi tak keluar apa yang lain-lain tu. Tak apalah, abaikan. Sebab secara nampak dan zahiriahnya memang individu kepada organisasi, organisasi, individu-individu ataupun organisasi individu. Dia main macam tu. Jadi penerima-penerima ini juga mempunyai sebab kenapa mereka menerima surat tersebut. Atas tujuan penulisan tadi. Kalaupun atas tujuan jemputan, maka individu itu dijemput. Atas tujuan aduan, maka individu itu menerima aduan. Okey, dan sebagainya. Jadi boleh nampak secara jelas siapakah penerima. Okay, dari mana dan ke mana? Senang je, dia vice versa. Dia kiri ke kanan, kanan ke kiri. Okey. Kalau ikutkan senarai yang saya bagi dalam slide ni, sama kan kiri kanan. Maksudnya itu je sebenarnya dia main. Dua tempat bahagian yang sama. Rumah ke rumah, rumah ke syarikat, rumah ke kementerian, rumah ke jabatan, balai, institusi, hotel dan lain-lain. Ataupun syarikat ke rumah, syarikat ke syarikat, syarikat ke kementerian, syarikat ke jabatan, and so on. And so on. Okay. Jadi kita nampak bahawa walau ke mana pun ia pergi dan dari mana ia pergi pun sebenarnya ia tertakluk kepada penulis tadilah. Penulis itu berada di mana dan penulis itu hendak menghantar ke mana, kan? Itu yang dia kena jelas. Kalau tidak jelas, buat rujukan. Contohnya mungkin ada pihak macam anda nak tulis surat tidak hadir kelas, kan, tidak hadir kuliah. Jadi anda terfikir, saya nak tulis surat tidak hadir kuliah ni kepada madam ke, okey, pensyarah subjek ke, ketua jabatan saya ke, ataupun HAW akademik ke, atau KE. Awak confuse. Mana satu yang awak nak hantar ni? Jadi buat rujukan. Saya dah cakap banyak kali, untuk ketidakhadiran ke kelas ni, awak jangan hantar surat itu ke saya. Awak hantar kepada pihak hal ehwal akademik. Mereka yang akan masukkan dalam sistem. Pensyarah akan klik sahaja di sistem. Awak hantar kepada saya pun saya tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Sebab dalam sistem awak hanya keluar hadir, tidak hadir. Jadi saya hanya letak tidak hadir dahulu. Bila dah masuk sistem, baru saya klik excuse. Okey, jadi nampak kat situ ya. Kalau tidak pasti, pastikan dahulu siapa penerima, baru awak hantar dia ya. Baik. Okey, tujuan dan juga tujuan dan juga isi. Tujuan dan isi ni dia bergantung antara satu sama lain lah. Pertama tujuan. Tujuan tu apa? Kita dah sebut tadi. Tujuan tu banyak. Makluman, permohonan, aduan, jemputan, tawaran, amaran, okey. Okey, apa lagi dan sebagainya lah, itu tujuan untuk menulis surat rasmi. Bila ada tujuan, baru kita boleh nampak isi. Isi kandungan anda tu apa? Ia kena fokus kepada tujuan tadi. Kalau tujuan menjemput, jemput je lah. Tak perlulah kita tambah benda lain. Sebab surat rasmi ini bersifat sangat-sangat ringkas dan padat. Itu sifat surat rasmi. Okey, dan juga bila kita dah tahu tentang tujuan, isi itu lebih mudah kita bina dan kita rangka. Okey, apa yang ada di dalam isi dan juga tujuan? Di dalam isi dan tujuan. Untuk tujuannya, mula-mula saya buat tujuan. Pertama, tetapkan tujuan. Tanya diri sendiri, surat ni surat makluman ke surat permohonan? Kita kadang-kadang kita confuse antara permohonan dan makluman. Contohnya, awak tak hadir sekolah. Awak tak hadir kuliah. Awak nak tulis permohonan tidak hadir kuliah ataupun makluman tidak hadir kuliah. Sebab awak memang dah tak hadir kuliah. Awak cuma nak maklum tidak hadir kuliah. Itu awak kena letak makluman tidak hadir kuliah. Tetapi jika anda bercadang nak tidak hadir kuliah pada masa akan datang, anda buat permohonan dulu. Permohonan untuk tidak hadir ke kuliah sebab lawatan keluarga ke Genting Highland. Contohlah. Jadi awak mohon dahulu kepada pihak HCA kalau nak buat permohonan. Tapi kalau rasa tak nak buat permohonan, memang dah confirm tak nak hadir kuliah, jawapannya makluman jugalah. Sekadar makluman. Saya tak minta permohonan, saya memang nak maklum je saya tak nak hadir kuliah sebabnya saya dah beli tiket nak pergi Cameron Highland dengan family saya. Tetapkan tujuan, tak ada masalah.
Bila tetapkan tujuan, jadi anda kena jelas terhadap tujuan. Tujuannya dah ditetapkan makluman. Okey, jelaskan tujuan tu. Makluman tu untuk apa? Untuk awak beritahu awak tidak hadir kuliah sebabnya pergi lawatan ke Cameron Highland bersama keluarga. Okey, analisis tujuan tu. Analisis tujuan tu apa? Apa tu? Objektif. Bila sebut analisis tujuan, ia lebih kepada objektif awak pergi ke sana. Objektif awak ke sana mungkin hari keluarga. Okey, mungkin cuti sekolah yang menyebabkan awak nak pergi bersama-sama keluarga ke sana. Okey, analisis tujuan tu. Jadi dah ada 3 perkara ini, tetapkan tujuan, jelaskan tujuan, analisis tujuan. Jadi anda tidak akan kabur terhadap penulisan surat anda. Minta tutup mic siapa yang buka mic tu? Bergema suara saya. Okay. Yang seterusnya ialah isi. Untuk isi, lepas dah tahu, dah tetap, dah jelas, dah analisis tujuan, rangkakan isi anda. Bila merangka isi, anda sebenarnya memberikan isi-isi yang hanya isi penting. Yang tak berkaitan jangan letak. Okay, apa yang perlu anda beritahu bila anda tidak hadir kuliah? Apa yang perlu anda beritahu? Okey, contohnya bila tidak hadir kuliah anda beritahu sebab tak hadir kuliah. Yang kedua anda beritahu bila tarikh anda tak hadir kuliah. Tarikh dan hari. Yang seterusnya subjek-subjek yang terlibat pada hari berkenaan. Kalau lebih elok letak nama subjek, letak waktu subjek, letak nama pensyarah subjek. Okey? Biar lebih jelas. Kemudian rangkanya minta maaf lah. Sebab makluman itu juga anda bertujuan untuk memohon maaf sebenarnya sebab anda makluman dan anda tidak hadir. Okey? Kalau tu harapan ke apa ke, itu rangka-rangka isi. Semak isi. Okay, semak isi ini bermaksud ialah anda semak tata bahasa, anda semak pemberhandaraan katanya, vocabulary in English, anda semak tanda baca, anda semak huruf besar huruf kecil, semak isi tu supaya isi tu ialah isi yang sangat-sangat ringkas, tepat dan betul. Baru nampak anda ni pelajar kemahiran menulis. Masuk kemahiran menulis, biar penulisan tu orang kata kemas. Orang kata segak, bahasa orang Kedah tu segak. Segak ni kemas lah, smart. Jadi bila semak isi tu, dia tak jadi kucar. Orang baca pun direct. Okay. Yang terakhir ialah murnikan isi. Okay, istilah dalam penulisan bukan menambah baik tulisan, tak. Contohnya awak dah tulis satu karya ataupun awak dah membuat satu hasil penulisan, surat ke apanya, dan anda baca balik dan anda membaiki sesuatu dalam penulisan anda. Kita tak sebut baiki dalam penulisan, kita sebut murnikan penulisan. Itu istilah dalam kalangan penulis lah. Kalau anda dengar penulis kecek pasal murni-murni ni, murni karya ni, maksudnya kita membaiki karya. Tak guna istilah baiki sebab baiki ni dia teknikal. Tapi pemurnian ni dia teknikal, isi, pelot, watak semua tu dia ambil kira belaka. Sebab tu istilahnya memurnikan supaya benda tu lebih berimpak. Murni ni dia mempunyai impact. Kalau awak baiki tu daripada rosak kepada baik, tu je kalau baiki. Tapi murni ni dia ada impact, dia bukan sekadar baiki yang rosak. Sebab tu istilah penulis dia guna istilah pemurnian. Jadi awak murnikan isi. Okey, contoh. Anda tulis surat makluman tidak hadir ke kuliah kerana mengikut ibu dan ayah anda. Okay. Anda tulis surat. Saya ingin memaklumkan pihak tuan dan puan, pihak tuan/puan bahawa saya mengikut mak ayah saya ke Cameron Highland. Kita sebut memang kita panggil mak ayah kita mak ayah lah atau umi abi saya ke Cameron Highland. Sesuai ke? Ini yang dimaksudkan pemurnian tadi. Tengok apa yang kita tulis. Yang kita tulis itu ialah surat rasmi. Amat tidak rasmi sekiranya kita menggunakan istilah mak ayah atau umi abi. Kat rumah bolehlah panggil mak ayah, bolehlah panggil umi abi. Tapi dalam penulisan rasmi, awak pernah nampak ke surat yang tulis ke hadapan mak ayah, ke hadapan umi abi? Tak ada. Surat rasmi akan guna istilah ibu ayah. Jadi saya mengikut ibu dan ayah saya ke Cameron Highland. Ataupun ibu bapa. Bukan ibu ayah, ibu bapa, Ibu bapa. Itu istilah standardnya, ibu bapa. Jadi pemurnian ini dia ambil kira belaka. Gunakan yang sangat rasmi untuk penulisan surat rasmi. Kalau menggunakan dia pada kebiasaan yang tidak rasmi, guna dia. Tapi dalam surat gunakan beliau. Tak boleh guna dia. Walau siapa pun yang anda maksudkan.
kena guna beliau sebab itu lebih rasmi. Okey, melainkan dia tu melainkan siapa yang kita masukkan tu adalah sultan. Sultan tu baginda lah. Baginda, tapi orang-orang biasa gunakan beliau. Sebab ayatnya kena memberi hormat. Okey, itu tujuan dan juga visi. Okey, kemudian habis tu. Seterusnya ialah sudahkah bersedia menulis surat rasmi? Jawab soalan ini. Apa lagi yang masih mengelirukan tentang penulisan surat rasmi? Okey, lepas daripada ni sebenarnya ada 7 minit lagi. Kita akan berhenti untuk menjawab soalan kuis awak. Cuma saya ingin mengingatkan sekali lagi lah. Sebenarnya kekeliruan itu tidak hadir secara umum. Yang menjadi keliru ialah kita bercakap tentang format penulisan surat rasmi. Bila bercakap tentang format penulisan surat rasmi, kita mengelirukan diri sendiri dengan melihat kepada banyak contoh surat rasmi. Saya dah cakap ya, surat rasmi ni apa yang penting ialah tahu basic dia sahaja. Rukun menulis dia sahaja. Kena ada alamat penghantar. Kena ada garisan. Kena ada alamat dan nama penerima. Kalau ada jawatan, letak jawatan sekali penerima. Kena ada tarikh. Kena ada salutasi. Tuan, puan, datuk, datin. Okay? Kena ada, salutasi tadi kena koma. Kena ada tajuk. Tajuk tidak bernoktah, tidak berkoma di hujung ya. Dia tajuk sahaja. Kemudian ada perenggan pengenalan. Kemudian ada perenggan-perenggan isi yang ada bermula daripada huruf 2, 3, huruf pula, nombor 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada perenggan penutup. Adanya sekian terima kasih. Adanya yang benar, koma. Yang benar koma, jangan noktah bertindih. Koma. Yang huruf besar, benar huruf kecil. Okey? Di pangkal dia, Y huruf besar, B huruf kecil. Kemudian tanda tangan, wajib tanda tangan. Tidak tanda tangan tu dikira macam cetakan komputer, kadang-kadang tak ada tanda tangan tapi dia buat remark kat bawah tu. Ini adalah cetakan komputer, tanda tangan tidak diperlukan. Tapi selagi ia adalah daripada manusia, insya-Allah kena tanda tangan. Nama penuh. Tak boleh nama gelaran, tak boleh nama pena, tak boleh nama samaran, nama penuh. Siapa yang hantar? Sebab tu saya kata boleh guna dalam mahkamah. Sebabnya nama penuh duduk situ. Okey? Kalau bukan kita yang tulis, orang lain, bukan kita yang sign, kita suruh orang lain sign, kita letak bagi pihak. BP. Nama dan juga jawatan. Kemudian, iaitu yang asas lah. Yang sangat-sangat detail. Asas. Yang sangat-sangat asas lah. Yang lain tu, nombor rujukan, logo, letterhead, SK, kan? Itu adalah mengikut amalan organisasi. Organisasi letak logo belah kiri ke belah kanan ke tengah ke, nama apa tu, letterhead dia tengah ke tepi kanan ke tepi kiri ke, rujukan kanan ke kiri ke tengah ke, tengok amalan. Saya tak nak anda kelirukan diri dengan amalan-amalan organisasi yang pelbagai. Memang banyak. Jadi tak ada apa lagi yang mengelirukan sebenarnya. Yang sekarang ialah bukan kes mengelirukan, kes memantapkan penulisan anda untuk benda-benda yang penting. Contohnya, huruf besar, huruf kecil. Iaitu kena kuat. Nama khas, jawatan, nama tempat, apa lagi, nama program, huruf besar di pangkalnya. Okey. Tanda baca, noktah, koma, noktah bertindih. Okey, tanda soal, tanda seru. Semua tu kena betulkan, kena mantapkan. Kemudian dari segi garisan, bold, italic, kat mana nak guna, kat mana tak nak guna, semua tu kena mantapkan. Dan juga last sekali ialah penggunaan ayat-ayat yang dan juga perkataan-perkataan yang rasmi. Tak boleh guna perkataan-perkataan yang tidak rasmi. Mana saya nak tahu rasmi ke tidak, puan? Okey? Macam saya cakap tadilah. Daripada menggunakan perkataan mak ayah, umi abi, kita kena guna ibu bapa. Sebab itu yang rasmi. Okey? Jadi kat sini kita nampak bahawa kalau diikutkan, ni gaya dewan ni. Saya tak tunjuk lagi dengan awak semua. Okay, ini adalah buku gaya dewan. Hilang, kejap ada, kejap tak ada. Okey, buku gaya dewan ni ialah buku yang saya semak dan saya sentiasa tengok untuk penulisan yang lebih bagus. Sebab gaya dewan ni dia ajar kita kalau kita nak tulis dengan betul, apakah isi-isinya? Kejap saya jadi.
bahagian buku. Dia ada penulisan nombor, okey. Penulisan nota, tajuk turutan, okey, lampiran lain. Okey, ni lebih kepada penulisan buku lah, tapi boleh tengok dia juga ada beritahu sikit sebanyak tentang huruf besar, huruf kecil, singkatan, tanda baca, tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda petik, tanda garis miring. Kita panggil slash. Bahasa Melayu tanda garis miring. Tengok tu. Tanda kurung siku. Okey, tanda kurung siku, tanda kurung dakap, tanda petik, tanda kurung dan kelompok. Ada semua dalam buku ni. Bagus Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena semak dan buat rujukan banyak untuk menulis. Saya tak kata awak akan jadi seorang yang bekerja dengan kerajaan ataupun kerja dalam pejabat untuk menulis surat. Saya tak cakap kalau bekerja, alhamdulillah. Tapi kalau siapa pun anda untuk menulis surat rasmi, kena follow dan juga ikut penulisan yang betul-betul standard. Okey. Ada sebarang soalan sebelum kita berhenti? Ada seminit lagi sebelum anda menulis menjawab soalan kuis anda. Klik dah ke untuk kehadiran ni? Saya takut ada yang tak klik lagi kehadiran. Saya tak akan share dah. Tolong klik untuk kehadiran. Ada soalan? Hello. Ada soalan? Tak ada Puan. Maaf. Okey. Terima kasih sebab jawab. Itulah bila bercakap dengan laptop ni kan. Awak tahulah kan perasaan cakap dengan laptop ni kan, rasa macam orang tak betul je. Zaman dulu kalau orang cakap seorang, kita kata orang tu tak betul. Zaman sekarang ni cakap seorang ni benda biasa Tak apalah, tak betul pun tak betul lah. Okay, tapi alhamdulillah lah bagi yang jawab. Terima kasih banyak sebab jawab. Okey, teruskan bersama phone awak. Jangan keluar daripada phone. Tunggu link saya akan hantar sekejap je lagi dan sila jawab terus dan ikut arahan yang diberikan. Kuis ini tidak akan diulang dan markah untuk kuis ini ialah 10 markah. Okey? Sesungguhnya baik pada Allah SWT yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kita sama-sama perbaiki Okey. Itu saja. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan.